Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semakin kusut, semakin celaru. MCA hari ini MCA hari ini mempunyai dua timbalan presiden. Datuk Seri Liau Tiong Lai yang dilantik oleh Jawatankuasa Pusat Parti pada 15 Oktober lalu. Dan Datuk Seri Dr. Chua Soe Lik yang dikembalikan jawatan nombor 2 parti oleh pendaftar pertubuhan ROS. Semuanya bermula apabila Datuk Seri Dr. Chua menerima surat pengesahan daripada ROS yang beliau masih timbalan Presiden MCA jam 11.30 pagi tadi. Beliau turut hadir pada mesyuarat Jawatankuasa Pusat Parti sebelah petang. Datuk Seri Dr. Chua sebelum ini mengemukakan surat rayuan kepada ROS bagi menentukan kedudukannya dalam parti selepas mesyuarat agung luar biasa EGM 10 Oktober lalu. EGM meluluskan resolusi membatalkan pemecatan ahlinya tetapi menolak beliau dilantik semula sebagai timbalan presiden selepas dipecat 26 Ogos lalu. Reaksi Tuan Punya Badan seperti berikut. All the time I always say that I'm still the deputy, based on the party constitution. Simple as that. I feel the same, except that I feel very hot being surrounded by all of you. Berikutan keputusan itu, Datuk Seri Liau boleh mengemukakan rayuan kepada ROS jika tidak berpuas hati. Namun 6 jam kemudian, Datuk Seri Liau diumumkan kembali ke jawatan lamanya naib presiden. Diputuskan oleh Jawatankuasa Pusat Parti dan diumumkan oleh Presiden. He was duly elected as a VP. Remember last year? He was duly elected as VP. So now that, as I said earlier, the ROS ruling, a ruling is a ruling. Persoalannya sejauh mana keputusan Jawatankuasa Pusat dan pengumuman Presiden itu dipatuhi empunya diri. Pada sidang media berasingan yang diadakan serentak dengan sidang media Presiden, Datuk Seri Liau menegaskan beliau masih timbalan Presiden. I hereby reserve my right to challenge the decision of ROS. And I also reserve my right to go to the court to take the court declaration. Tak cukup dengan itu, MCA turut digoncangkan dengan pemecatan 4 anggota Jawatankuasa Pusatnya. Antaranya Timbalan Menteri Kewangan Datuk Cho Chee Heong yang menerima surat pemecatan jam 10.30 pagi, kira-kira 3 jam sebelum Jawatankuasa Pusat bermesyuarat. An act of such a nature by the President himself is indeed a mockery and becomes a laughing stock of the plan he himself conceived, i.e. the Party Greater Unity Plan. On one hand, he talks about unity. On the other hand, he has got the intention to get rid of people who do not agree with his views. Episod siang tadi mengundang persoalan apa sudah jadi dengan pelan perpaduan diusahakan Datuk Seri Ong dan Datuk Seri Dr. Chua. Bagi Datuk Seri Ong, beliau sudah melaksanakan apa yang dikehendaki segelintir anggota Jawatankuasa Pusat membentang pelan perpaduan kepada anggota CC. Yang disifatkan beliau diterima semua. Kebelakangan ini bertungkus lumus ya, untuk membelakangkan sebarang perasaan ataupun emosi kurang senang yang wujud dalam kempen EGM dan seterusnya. Kami juga setuju dan berusaha, betul-betul berusaha untuk menjalinkan pendamaian dan juga perpaduan permufakatan di kalangan pemimpin dan juga di kalangan grassroots kita.
Mengenai sama ada EGM kali kedua perlu diadakan, Datuk Seri Ong berkata 27 daripada 42 anggota CC sudah menandatangani surat membantah EGM itu. Serentak itu, beliau mengumumkan tuntutan 16 anggota CC sebelum ini yang mahukan EGM kali kedua sebagai tidak sah dan melanggar perlembagaan parti. Perkara yang terakhir